Mai mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita berkumpul menyambung saya start siri ke sesi yang ketiga. Hari ini kita berdaurah dalam kitab memahami atau metodologi memahami hadis. Tadi pagi dah bincang banyak dah. Jadi insya-Allah kita sambung daripada muka surat 100 yang ke-13. Bab yang kelima. Bab yang kelima. Kenyanglah kedai makan dah, boleh sambung. Bahaya sambung lepas kenyang ni. Baik, sebelum daripada kita sambung, sebagaimana mungkin ustaz-ustaz lain juga sebut, pertama kita mengucapkan tahniah kepada para penuntut ilmu yang datang untuk memahami maksud buku ni. Dan yang kedua, alhamdulillah, kesyukuran juga saya rafakkan kepada Allah, kemudian kepada penulis buku ni, Dr. Ruzaimi, yang telah menghadirkan satu buku yang besar manfaat dia insya-Allah. Di zaman sebahagian daripada orang sibuk bercakap tentang hadis dan mengguna pakaikan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjustifikasikan apa yang dia buat, sehingga mereka sebut nama hadis tapi mereka guna hadis itu di luar konteks yang sebenar. Lalu wujudlah percakapan yang orang kata apa, kalau Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, maka kita pun ikut Tok Guru kita sebab Tok Guru lebih faham tentang hadis. Lalu hadirnya buku ni sebenarnya boleh menjawab persoalan tersebut. Bila kita sebagai seorang Islam memahami maksud perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu keutamaan. Pertama, dulu kita tak pernah dengar hadis Nabi. Jarang. Mungkin kerana faktor zaman kita masa tu orang anggap hadis ni berat. Lalu tidak diajar di peringkat sekolah rendah dan tidak diajar di peringkat sekolah menengah, kecuali beberapa hadis pilihan. Kemudian datang zaman, alhamdulillah, zaman orang panggil terbukanya maklumat, teknologi maklumat. Dia panggil apa? Revolusi informasi. Sehingga maklumat tentang sesuatu hadis kita dapat capai dengan mudah. Bacaan-bacaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak tersebar di media-media sosial dan seumpama dengannya. Lalu kita sudah lepas satu tapisan pertama, iaitu kekangan kita tidak mendengar hadis. Datang pula kekangan yang kedua, setelah mendengar hadis, macam mana nak memahami hadis. Ada orang kata kita kena ikut Tok Guru kita je. Kenapa apa Tok Guru kata, walaupun hadis tu berbeza, sebab Tok Guru tu lebih faham. Kaedah tersebut mungkin pada zahirnya boleh diterima, tapi seandainya dia bermaksud supaya seorang itu ta'assub kepada individu dan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara yang musibah. Menjadi kewajipan bagi setiap orang Muslim
Bila sampai kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha memahaminya seperti mana yang difahami oleh para ulama muktabar. Jadi sebab tu, kalau dulu orang yang belajar ilmu hadis adalah orang-orang genius, cendekiawan. Kalau kita tengok mereka, walaupun zaman tak ada komputer, tulisan mereka tu umpama komputer. Hafalan dia sejuta dengan sanad. Kita zaman cari Google ni pun, dah guna aplikasi pun, kadang-kadang kita masih lagi lupa hadis yang kita dah cari. Kita kena cari kali kedua dan kali ketiga. Tapi mereka pasal apa? Sebab mereka adalah orang-orang yang bertanggungjawab menjaga keaslian agama dengan memikul amanah, itulah sumber asal dalam agama Islam. Jadi sebab itu, di zaman informasi, revolusi informasi ni, revolusi maklumat, dalam kita mendengar hadis-hadis yang tersebar dengan mudah, maka menjadi satu kewajipan kepada kita untuk belajar macam mana memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Lalu hadirlah buku ni sebagai salah satu jawapan kepada keperluan masyarakat masa kini, terutama yang di Malaysia. Maka alhamdulillah thumma alhamdulillah, kemudian kesyukuran kita rafakkan kepada penulis buku ni, Al-Fadhil Dr. Rozaimi hafizahullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita terus kepada bab supaya bila orang kata kita ni, ni golongan hadis ta'assub, sikit-sikit hadis, kita bukan sekadar mendatangkan hadis, tapi kita nak datangkan hadis dengan konteks dia dan memahami dengan sifat yang sebenar. Oleh kerana itu, ulama ni bila dengar satu hadis, dia tidak tergesa-gesa untuk menyatakan sesuatu hukum daripadanya. Dapat satu hadis macam kita baru belajar, pegang hadis tu gak, habis kita jaja, kita jual seolah-olah kitalah paling pakar hadis. Padahal ulama bila dengar hadis, satu, dia akan pastikan dari sudut riwayat dia. Kemudian dia akan pastikan dari sudut makna dia. Kemudian dia akan fahami konteks hadis tersebut. Apakah hadis tersebut ada dimensi yang melingkarinya? Mungkin ada terkait dengan masa dan sejarah. Hadis itu datang ada sejarah tertentu, atau hadis itu datang masa yang tertentu. Lalu kita tengok dimensi masa yang melingkari hadis tersebut. Mungkin satu hadis datang kerana tempat. Kita pun tengok, oh, kerana hadis ni turun tempat sini, maka kita kena faham macam ni. Atau kerana dimensi orang-orang yang sekitar. Sama ada perkara tersebut berlaku pada Nabi dalam situasi Nabi masa tu begitu, ataupun orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada keadaan tertentu yang menyebabkan hadis tu datang sesuai dengan orang yang bertanya. Jadi sebab itu kita nak memahami hadis bukan sekadar just dapat hadis kita pun akulah paling faham hadis. Jadi di zaman ni walaupun hadis tu mudah difahami, mudah didapati, tapi kita masih lagi perlu kepada bantuan untuk memahaminya, terutamanya para ulama-ulama hadis yang mengetahui selok-belok dalam hadis. Sebab tu memahami hadis perlu kembali kepada ulama hadis. Sebab mereka mengumpulkan dimensi ni, riwayat ni. Mereka juga orang-orang ahli dalam bab maqasid syariah, walaupun kita kata itu adalah bidang fiqh, tapi sebenarnya ulama hadis dalam menilai hadis, memahaminya, dia akan tengok semua segi. Boleh faham? Okey. Kita pergi pertama, saya contoh. Saya kata tadi ada keterkaitan masa atau sejarah. Ada keterkaitan dengan tempat hadis itu. Dan ada keterkaitan dengan individu yang terlibat dalam hadis itu berlaku. So kita ambil yang pertama dulu. Pertama, dimensi masa. Saya ingat kalau tuan-tuan baca buku ni,
banyak ilmu, sangat-sangat banyak kita boleh hukum. Sebab satu-satu hadis tu, ulama hadis bincang nak kumpul riwayat, punyalah banyak kitab kena buka. Tapi hari ni alhamdulillah, Dr. Zaimi ni dia bawa kepada kita satu contoh conclusion kepada hadis-hadis yang banyak tu. Daripada berpuluh ribu hadis, kalau kita nak korek, nak cari dimensi ni, Allahu Akbar. Tapi ni sebagai contoh sahajalah. Sebagai contoh pun, kita ambil contoh tu pun banyak dah ilmu kita dapat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kefahaman kepada kita. Saya ambil contoh. Muka surat 114. Memahami hadis berdasarkan konteks zaman dan sirah. Kita pun faham, nak suruh faham macam mana, dan dia jam terus kepada mengharmonikan antara percanggahan antara nas-nas agama. Bila kita tengok dalam konteks sirah, kita tengok ada hadis yang berkait ni cerita tentang arak sebagai contoh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Al-khamru min hataini syajarataini al-karmati wan nakhlah. Arak itu datangnya dari dua pohon, iaitu anggur dan kurma. Datang hadis tu. Oh, maknanya bila orang faham macam tu, selain daripada anggur dengan kurma, tak jadi arak lah. Datang pula satu hadis riwayat Imam Bukhari, kullu syarabin askara fahuwa haram. Hadis sahih riwayat Bukhari. Setiap yang memabukkan adalah haram. Ni mudah faham sikit. Tapi macam mana kita nak memahami hadis yang pertama tadi? Hadis yang kata arak ni datang dari anggur dan kurma. Bererti kalau tuak dibuat daripada beras, boleh minum lah. Kau macam mana? Ataupun banyak lagi orang buat arak daripada selain anggur dan kurma. Orang boleh buat daripada barley, kan? Orang buat daripada ubi. Orang buat daripada beras. Apa lagi orang buat daripada arak? Banyak seni-seni dia. Cuma kita tak pandai nak buat. Betul tak? Jadi, macam mana memahami hadis Nabi kata arak daripada kurma dan anggur? Dilihat dari sudut dimensi, zaman, sejarah, sirah. Nabi sebut masa tu, sebab zaman tu di Madinah, hak ni hak orang buat je. Sebab tu kadang-kadang bila kita contoh dari sebab bab bid'ah lah sebagai contoh, ni luar konteks perbahasan ni. Orang kata kalau nak ikut sunnah tak payah naik kereta. Naik kereta tu bid'ah. Kamu kena tengok perbahasan hadis. Sebab apa Nabi tak naik kereta? Sebab zaman Nabi tak ada kereta. Kalau zaman Nabi ada kereta, Nabi naik tak kereta? Nah, tak ada masalah naik kereta. Tapi dia kata kalau kita tak suruh guna mikrofon, sebab zaman Nabi tak ada. Kita tak boleh nak bawa benda yang tak ada zaman Nabi masa tu. Lalu kita nak kata benda ni, kalau kita buat bid'ah lah zaman ni. Sedangkan benda tu, kalau ada zaman Nabi, Nabi akan guna. Jadi konteks masa ni perlu kita ambil, memahami hadis yang menunjukkan arak daripada kurma dan anggur sahaja, kerana zaman tu di Madinah, hanya dua perkara tu yang orang buat arak. So kita kata, yang mana, boleh tak kita kata arak daripada ubi haram? Boleh, walaupun tidak sebut dalam hadis riwayat Muslim tadi, sebab ada hadis riwayat Bukhari yang kata semua yang memabukkan adalah haram. Okey. Itu satu. Yang kedua, cerita tentang dimensi zaman juga, sejarah. Ada hadis an Ubadah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, muka 115. Wa kana shahida badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabihi bay'uni
ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratul lah wa man asaba min dhalika syai'a thumma satarahu Allahu fahuwa ila Allahi in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu fabaya'nahu ala dhalik. Cerita panjang hadis ni kalau kita ceramah satu-satu tak cukup masa. Pukul berapa habis masa Ustaz? Yati, pukul 4 kan? 4 lebih. Pukul 4 kan? Baik. Hadis ni dalamnya ada satu perkara menunjukkan bahawa waman asaba min dhalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratul lah. Jumpa tak matan tu? Maksud dia, barang siapa daripada kamu yang melanggar sesuatu daripadanya lalu dihukum semasa dunia, maka itu adalah sebagai kafarah, iaitu penebus dosa dia. Orang ni buat salah, ditangkap, diadili, dihukum. Hukum hudud. Dia bunuh orang, kemudian dia sudah dibunuh sebalas. Maka di akhirat nanti dosa bunuh tu sudah pun terhapus kerana dia sudah dihukum di dunia. Kita faham macam tu hadis kan? Okey. Mari satu lagi hadis. Hadis daripada riwayat Al-Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adri atubba'un kana la'inan am la وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا وما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Panjang maknanya, tapi kita ambil perkara yang ketiga yang menjadi punca pertikaian, iaitu Nabi SAW kata, dan aku tidak mengetahui bahawa hudud itu penghapus dosa bagi pelakunya atau sebaliknya. Jadi riwayat kedua tu menunjukkan seolah-olah Nabi pun tak confirm siapa yang menjalani hukum hudud, dosa dia terhapus ataupun tidak. Sedangkan riwayat hak pertama tadi kata dosa dia terhapus. So kita pun ulama pun bahaslah benda ni. Jadi bukan sekadar ke kanan atau ke kiri, tapi kita kena meneliti riwayat-riwayat hadis yang ada. Nak cari, nak jumpa dua riwayat yang sama ni, kena buka kitab, berpuluh kitab. Hak ni dalam riwayat Bukhari. Hak ni dalam riwayat Imam Al-Hakim. Dua kitab berbeza. Tapi konteksnya ialah tentang masalah hukum hudud, menghapuskan dosa ataupun tidak. Maka conclusion ulama bahas. Sebahagian ulama antaranya Al-Qadhi Iyad menyatakan bahawa riwayat hadis Abu Hurairah di atas diriwayatkan sebelum beliau mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hudud itu menghapuskan dosa pelakunya. Ada kata Abu Hurairah tadi dia riwayat hatu pertama sebelum dia dengar daripada hadis Ubadah tadi. Yang kedua, ada juga kata, sebahagian ulama kata, sebenarnya hadis Abu Hurairah tu yang kata tak pasti tu, dia lebih awal lagi diriwayatkan. Kemudian hadis Ubadah pula bukan berlaku pada perjanjian Aqabah. Sebab Abu Hurairah dia masuk Islam setelah perjanjian Aqabah, itu pertikaian dia. Kalau hadis tu Aqabah dulu, kemudian baru Abu Hurairah masuk kan? Abu Hurairah masuk Islam selepas perjanjian Aqabah. Sebelum daripada hijrah, Abu Hurairah masuk Islam. Okey? Faham tak ni? Kena buka sikit ni.
Pasal tu kata kena jadi otak komputer. Abu Hurairah masuk Islam selepas perjanjian Aqabah. Hadis Ubadah bin Samit disebut ialah perjanjian Bai'ah Aqabah. Maknakan berdasarkan kefahaman itu, kita faham hak mana dulu hadis ni datang. Hadis Ubadah dulu, kemudian hadis Abu Hurairah. Sebab takkan Abu Hurairah dengar hadis sebelum dia masuk Islam. Faham tak? Kalau kita faham macam tu, berarti yang datang dulu hadis Aqabah. Hadis Aqabah ni kata hudud kafarah. Hadis Abu Hurairah kata tak pasti hudud ni kafarah ke tidak. Kalau Abu Hurairah hadis dia yang datang kemudian, maka dia adalah the latest version. Faham tak? So kalau the latest version, kita akan pakai yang terdahulu atau kemudian? Kemudianlah. Tapi betul ke kafarah ni tidak menghapuskan dosa? Betul ke hudud ni tidak menghapuskan dosa? Maknanya kalau orang tu kena pacung hukum hudud, dia mati, akhirat nanti kena hukum sekali lagi. Kalau dia kena potong tangan, sampai akhirat dia kena hukum sekali lagi. Begitukah Islam? So Ibnu Hajar, dia kata apa? Sebenarnya hadis Abu Hurairah lebih awal. Hadis yang kata tak pasti ni lebih awal. Yang latest adalah hadis hudud menghapuskan kafarah. Menghapuskan dosa. Hadis hudud adalah kafarah menghapuskan dosa. Sebab apa dia kata? Kerana hadis bila kita tengok kepada hadis Ubadah tadi, dia tak berlaku zaman perjanjian Aqabah. Bukan. Sebaliknya, konten perjanjian itu lebih mirip kepada perjanjian orang Mekah dengan Nabi selepas pembukaan kota Mekah. Perjanjian Aqabah adalah perjanjian orang Madinah dengan Nabi di Mekah untuk janji ambil Nabi hijrah ke Madinah. Aqabah. Perjanjian selepas kota Mekah adalah perjanjian Nabi dengan orang Mekah yang masuk Islam setelah Nabi buka kota Mekah. Maka hadis Ubadah bin Samit lebih mirip kepada peristiwa pembukaan kota Mekah. Jadi setelah kita lihat zaman ini, alhamdulillah, conclusionnya ialah hudud menghapuskan dosa. Nampak tak? Kemudian panjang lagi cerita. B. Baru B. Boleh dah ni? Kalau tak habis, tuan-tuan baca sendiri. Kalau tu pun cari ustaz lain ngaji. B. Percanggahan antara nas-nas melalui penelitian nasakh. Mari pula satu hadis an Qais bin Talq an abihi qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatawadda'u ahaduna idza massa dhakarah qala innama huwa bid'atun minka aw jasadika aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Qais bin Talq, dari bapaknya Talq bin Ali berkata, seorang lelaki tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu tak seorang itu berwudu bila dia sentuh kemaluan dia? Jawapan Nabi, sesungguhnya ia adalah sebahagian daripada kamu atau sebahagian daripada badan kamu. Maknanya, kamu sentuh pun tak ada apalah sebab dia memang badan kamu. Jawapan ni seolah-olah sentuh zakar, sentuh kemaluan, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tidak membatalkan wuduk sebab dia sebahagian daripada kita. Kita pegang telinga, kita pegang hidung, kita pegang tangan. Sebahagian daripada kita. Mari pula daripada Busrah bin Safwan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang pegang kemaluan dia, janganlah dia salat sehingga dia berwuduk. So mana satu ni? Kena wuduk ke tak kena wuduk?
Angka tengok dimensi masa dia. Okey? Hak mana kemudian, hak dahulu, maka yang kemudian menasahkan yang dulu. Mungkin hak tu valid sebab hadis ni sahih, tapi itu hukum pertama, datang hukum yang kedua menasahkan hukum yang pertama. Lalu bila dilihat hadis pertama, okey, diriwayatkan oleh Qais bin Talq. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan. Busrah masuk Islam lebih lambat daripada Talq. Talq masuk Islam waktu Nabi sedang bina masjid. Kemudian Masjid Madinah, waktu Nabi hijrah, Nabi tengah bina masjid, datanglah Talq ni, Qais bin Talq ni, dia tanya Nabi. Masa tu Nabi baru hijrah, Nabi sedang bina masjid. Jadi hadis Talq datang dulu. Hadis Busrah ni dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Hak ni waktu Nabi hijrah. Hak ni waktu Nabi buka kota Mekah. Hak mana dulu, hak mana kemudian? Hijrah dulu, pembukaan kota Mekah kemudian. Jadi siapa yang meriwayatkan dulu? Hadis Talq. Talq ni kata hak tak batal semayang mari dulu. Hak the latest version yang menasahkan hukum itu kedua adalah hadis Busrah yang masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Lalu kita pakai hak mana? Busrah, membatalkan wuduk. Jangan pula tiba-tiba ada orang mari ngajak, ada riwayat hadis setuh kemaluan tak batal semaya. Ni hadis dia. Dia tak banding riwayat hak mana dulu, hak mana kemudian. Boleh faham? Jangan semangat lebih tiba-tiba jumpa hadis. Aku jumpa. Ni contoh. Banyak lagi hadis-hadis yang sebenarnya bila kita buat perbandingan riwayat, kita akan dapati kefahaman yang sebenar. Okey? Yang seterusnya, hadis mengetahui sejarah tempat tu juga. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah yang tiada tamar, nescaya laparlah penghuninya. Abu Talha ambil hadis ni, pering besar-besar, sebar banyak-banyak, belilah kurma daripada saya. Pasal apa? Nabi kata setiap rumah mesti ada kurma. Wak mari hadis ni. Kau punya marketing, guna hadis Nabi untuk jual kurma. Tapi betul ke saranan ni mesti kurma? Kalau begitu rumah tak ada kurma, laparlah orang dia. Rupa-rupanya hadis ni melihat kepada konteks waktu Nabi sebut tu di Madinah, makanan ruji ahli Madinah adalah kurma. Jadi rumah yang tak ada kurma memang orang dia lapar. Kalau kita nak cari orang lapar, kau nak bagi apa, kau tengoklah siapa dia rumah tak ada kurma. Mari kurma tu sini nak tunjuk ni. Tunggang setakat boleh. Ni, kempen ni bermanfaat. Tuan-tuan dekat dengan Ramadan ni, pagi tadi saya kuliah bab as-sabiqun as-sabiqun, berlumba-lumba dengan kebaikan. Berlumba-lumba dengan kebaikan ni, sebelum datang Ramadan ni kita ada planning. Saya buat ni sebab ada orang telefon. Saya kata Ramadan lambat lagi. Dia telefon, jazahullahu khair. Dia telefon, ustaz dah ada kurma ke tak? Dua orang telefon, ustaz dah ada kurma ke tak? Ustaz minta alamat, ustaz. Saya kata kenapa? Tak apalah ustaz, belum-belum ni. Rupa-rupanya lah ni dia ada sebahagian orang tak sampai lagi Ramadan. Dia dah beli kurma banyak-banyak, dia packing, dia telefon, kumpul alamat. Tak 20 pack, drop dekat dengan jabat pun mantap. Saya kata Masya Allah, orang ni kalau nak buat kebaikan ni seninya sangat banyak. Tinggal lagi orang betul-betul dia nampak fadilat pahala di sisi Allah, dia berlumba.
Jadi tuan-tuan, dekat Ramadan kita ni, kalau tak beli dengan Abu Talha pun tak apa. Tapi alang-alang ni botol dia ada sini, saya kempen lah. Cuma nak sebutnya, bersegeralah untuk Ramadan. Habis cerita bab kurma. Jadi hadis tadi, boleh dah kita nak faham supaya dalam rumah kena ada kurma? Jawapannya, hadis ini mesti difahami berdasar 121. Muka surat 121. Tengok. Hadis ini mesti difahami berdasarkan konteks masa dan zaman. Walaupun hadis ini dikatakan bahawa makanan ruji bagi orang Madinah adalah tamar, namun mungkin juga zaman boleh mengubah makanan ruji baginya. Jika dilihat hari ini, orang Madinah telah menjadikan beras dan roti sebagai makanan utama. Kita pergi Madinah, orang Madinah pun dah makan nasi mandi. Nasi mandi asal Yaman. Itu masakan orang Yaman. Orang Madinah dulu makan roti, makan kurma. Maknanya makanan ruji bagi dia pun sudah berubah. Walaupun tamar masih dimakan, tetapi makanan yang mengenyangkan bagi kebanyakan orang di Madinah waktu ini adalah roti dan beras. Maka memahami zaman sangat penting. Secara tidak langsung hadis ini mempunyai gesaan kepada ketua keluarga agar menyediakan makanan ruji utama di rumah masing-masing sebagai makanan utama agar ahli rumah tidak kelaparan. Jadi kalau kita faham konteks pak kita, rumah mana hak tak ada beras, bererti orang tu lapar. So kita kena tengoklah rumah tu, pergi rumah tu tengok tak ada beras. Oh, laparnya orang ni. Itulah maksud dia. Yang kita pergi rumah ni tak ada beras tapi ada kurma. Oh, hadis Nabi kata tak lapar kalau ada kurma. Dia tak ada beras tu tuan-tuan. Boleh faham tak? Memahami hadis mengikut konteks tempat. Jadi walaupun tuan-tuan tengok rumah dia tak ada beras, kita pergilah beli kurma sekotak bagi kat dia. Ngeping lagi. Beli sekotak pergi letak. Pasal apa? Nabi kata hadis kalau tak ada kurma, tak lapar dia. Tuan-tuan, kalau dia makan kurma sekilo sehari pun tak tutup kelaparan dia. Sebab itu bukan makanan ruji dia. Boleh faham? Bagilah beras. Jadi kalau kita kata, tadi kita ngeping kurma, ya rahmukallah. Kalau kita ngeping kurma pun, boleh juga kita bulan Ramadan ni cari rumah orang tak ada beras. Sebab tu zakat fitrah kita bagi beras. Sebab ada orang berhari raya rumah dia tak ada beras. Waktu kita buat projek di Masjid Mustaqim dulu, bagi zakat beras ni, saya bawa balik ke kampung Kelantan. Pikul beras ni, ajak budak-budak pergi. Ada orang raya tu, malam hari terakhir sebelum raya, boleh beras tu. Saya kata, Allah, rumah ni. Orang lain kita bagi 10 kilo. Rumah tu tengok besar berapa? 25 kilo kita. Ambil lah, anak ramai tu. Saya tengok, menangis si ayah ni. Allahu Akbar. Betul lah Nabi suruh bagi zakat dengan makanan ruji. Sebab ada orang lapar tak boleh makanan asas. So kita dapat hadis ni faham, bagi kurma, lapar ceruk dia. Boleh faham tak? Jadi memahami hadis, tengok konteks zaman, tempat, masa Nabi SAW bersabda. Tidak menghilangkan keaslian dan kelebihan kurma, sebab banyak lagi hadis-hadis lain yang bila kita boleh guna untuk mendatangkan kelebihan kurma. Tu tak baca lagi hadis ajwa. Ni pak tu cerita bab ajwa kak. Pak kata habislah kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kita banding lagi hadis, boleh jadi hadis tu menceritakan kelebihan seseorang. Konteks zaman tu, oh rupanya hadis ni ada cerita tentang orang tu. Cuma dalam hadis tu tak sebut. Tapi bila kita tengok kepada sejarah, kita pun tahu, oh sebenarnya dalam hadis ni fulan bin fulan. Sebab dia yang ada kaitan dengan sejarah tersebut. Okey tak? Melihat kepada dimensi masa, iaitu sirah kejadian sesuatu untuk menentukan siapa dalam hadis itu. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun,
fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Faqultu ya Rasulullah, ma laka an fulan? Fawallahi inni la arahu mu'mina. Faqala aw muslima. Fasakattu qalilan. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Fa'udtu limaqalati qultu ya ma laka an fulan? Fawallahi inni la arahu mu'mina. Faqala aw muslima. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu. فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ni Sa'ad kata Nabi SAW ada bagi pemberian kepada beberapa orang sahabat. Nabi bagi hadiah, bagi pemberian. Tapi hak Nabi bagi tu bukanlah orang hak memang baik. Aku tengok pun ada lagi orang hak lebih baik patut Nabi bagi. Sa'ad pun kata kepada Nabi, malaka an fulan, Rasulullah, kenapa tak bagi ke orang tu? Dia lagi molek lagi kita bagi ke dia. Nabi kata, inilah arahum, aku tengok dia betul-betul dia orang beriman. Nabi kata, au musliman, ataupun dia orang Islam, Nabi kata. Jadi bila Nabi jawab gitu, Sa'ad pun senyap. Sampai 3 kali Nabi bagi orang, Sa'ad kata, ada lagi orang lebih baik, apa Nabi tak bagi ke dia? Lepas tu Nabi kata, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'u'tir rajula, aku bagi hadiah kepada seseorang, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sedang selain daripada dia sebenarnya memang aku lebih sayang kepada orang tu, tapi aku bagi juga kepada orang ni kerana khasyata an yakubbahu Allahu finnar, aku takut dia ni Allah humbankan ke dalam neraka. Wish, berat ayat ni cerita ni. Apa siapa gitu mau sekali takut Allah humban dalam neraka ke hadiah je pun. Kita pun kaji punya kaji, tengok selidik. Rupa-rupanya peristiwa tersebut berlaku sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullah. Dalam hadis tersebut terdapat pemakluman kepada Sa'ad tentang hikmah pemberian kepada golongan tersebut. Okay. Golongan tersebut, dan hikmah ia tidak diberikan kepada Ju'ail walaupun dia lebih disukai oleh baginda adalah disebabkan Nabi SAW mahu memberikan kepada golongan mu'allaf terlebih dahulu, kerana mereka ini sekiranya ditinggalkan nescaya mereka tidak selamat dari menjadi murtad dan akhirnya menjadi ahli neraka. Rupa-rupanya hak Nabi takut masuk neraka tu kerana Nabi nak jaga mu'allaf ni, lalu tiba-tiba bagi ke orang lain, tiba dia tak puas hati, dia murtad. Maka Nabi pun bagilah kepada mu'allaf ni walaupun ada lagi orang lebih baik daripada tu. Boleh faham? Memahami konteks hadis ni, rupanya ada maksud lain. Sedang kalau dalam keadaan biasa, kita ni mesti kita bagi kepada orang yang lebih kita sayang, lebih kita suka. Sebab apa Nabi sampai tak bagi kepada Ju'ail? Apakah Nabi tak sayang ke dia tak? Ju'ail bin apa? Ju'ail bin Suraqah ni, Ad-Damri. Kenapa Nabi tak? Rupa-rupanya sebab orang lain tu mu'allaf, bukan mengurangkan kemuliaan sahabat ni, tak. Jadi tidaklah hadis ni menunjukkan kerendahan darjat Ju'ail bin Suraqah. Sebaliknya konteks hadis tu memberi maksud ada orang mu'allaf yang Nabi takut dia murtad dan Nabi bagi hadiah kepada dia. Okey. Mari pula hadis. Banyak dah hukum. Pada dengan hak tu banyak hukum dah dapat. Sebab tu kita belajar hadis ni kita akan tahu sumber hukum. Mari pula hadis. Hadis Nabi tak benar kita ganggu burung di sarang dia.
Nabi tak benar kita ganggu burung dekat sarang dia. Terdapat hadis Nabi kata aqirrut tayra ala makanatiha. Biarkan burung itu di sarangnya. Kita kata siapa main burung dosa dia. Pasal apa? Nabi kata jangan ganggu burung dekat sarang. Bolehkah kita faham lagu tu? Sabar kita kata. Nanti dulu. Tengok dulu konteks hadis ni. Rupa-rupanya, jika dilihat hadis ni, memang Nabi tak bagi ganggu burung di sarang. Tapi kerana hadis ni, masa tu, orang Arab ni, dia dipanggil tatayur. Tahu tatayur? Tatayur tahu tatayur? Tatayur ni sial. Dia nak tahu alamat sial ke tidak. Dia pergi cari burung dekat sarang dia. Dia ganggu sarang burung tu. Lepas tu kalau burung tu pergi ke kanan, dia kata, maknanya tanda baik, kita boleh pergi tunaikan hajat kita nak buat. Kalau burung tu terbang sebelah kiri, ini alamat buruk, kita jangan pergi, stay kat rumah kita. Okay? Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas kita tengok dalam hadis ni, okay, riwayat Al-Imamul Baihaqi, rupa-rupanya Nabi larang kerana adanya unsur tatayyur. Okay, yang menyalahi syariat. Jadi kalau tiba-tiba tuan-tuan tengok ada burung comel, kemudian nak ambil bela, bagi makan, bagi minum, tak awak nanya ke dia, tak adalah masalah lah. Ya. Tapi kalau tiba-tiba nak jadikan burung tu untuk tatayur, maka itu ada larangan dalam agama. Baik. Kemudian mari pula hadis. Ada juga lafaz-lafaz ni kita kena tengok zaman juga memahami maksud apa sesuatu lafaz hadis tu. Pada zaman tu, lafaz tu digunakan untuk apa? Seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ashadda an-nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah al-musawwirun. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang dahsyat azabnya di hari kiamat adalah golongan musawwirun. Musawwirun ni ialah para penggambar. Tukang gambar. Maka oleh kerana kamera zaman masa ni mula-mula keluar, dia dinamakan alatut taswir. Alat ambil gambar. Maka tukang pukul gambar, orang Arab panggil musawwir. Maka di awal kemunculan kamera, pakak tak saya ambil gambar kerana takut kepada hadis ni. Betul lah. Zaman tu memang macam tu. Kita pun faham masa tu, zaman tu, konteks tu, pasal orang-orang sibuk dengan bergambar ni bukan orang-orang soleh pun masa tu pun. Tak share, sorry lah, tak ambil gambar. Kita pun masa tak boleh ni, Syekh faham macam tu, kita pun faham. Tapi selepas beberapa waktu, kamera ni dah jadi duduk pada telefon. Dulu nak masuk Masjid Nabawi, kalau ada kamera, kena rapah kamera. Kalau ada filem, dia tarik, bukan puan filem. Pasal apa? Kefahaman dia masa tu, ambil gambar ni termasuk dalam musawwir ni. Kerana lafaz hadis tu. Dan kalau dia nak hati-hati, alhamdulillah, kita tak tahu ada pandangan ulama yang warak, dia takut kataan musawwir tu termasuklah alat fotografi. Akhirnya dia pun berlepas diri, dia bimbang, dia elok untuk ambil gambar kerana bimbang termasuk hadis ni. Kita raikan pandangan itu. Tapi kalau orang kata memahami perkataan musawwir, ialah musawwir yang ada di zaman Nabi. Tukang gambar di zaman Nabi adalah orang-orang yang lukis gambar daripada kosong
Lukis, nampak jadi gambar. Kemudian gambar ni pula diletakkan tempat-tempat yang akhirnya menatijahkan pemujaan kepada gambar-gambar. Mari pula musawir zaman tu adalah tukang buat patung arca ni. Tukang ukir. Jadi patung je ni gini. Jadi kita panggil musawir. Konteks hadis zaman tu secara sepakat ulama ialah tukang buat patung. Kemudian tukang lukis potret yang mana melibatkan kepada perkara-perkara pemujaan. Mari pula apakah lukisan, tulis, gambar, buat komik termasuk dalam hadis ni? Sebab tu sebahagian ulama kata kita bimbang dia termasuk. Oleh kerana itu lukislah dalam keadaan tidak sempurna sifat dia, kerana kita tak nak termasuk dalam hadis ni. Lalu buatlah kepala tak ada tekak. Kalau tuan-tuan tengok komik kan, tiba-tiba apa sal pelukis ni tulis muka kepala saja tak ada leher ni. Kalau orang tak faham, buruknya lukisan ni. Tak, sebab dia takut termasuk dalam hadis ni. Okey. Kemudian gambar. Dulu gambar bergerak. Gambar bergerak tak apa. Dia tak nampak macam patung. Boleh. Para ulama sebahagian kata bagi longgar. Sehinggalah akhirnya orang pun mula faham bahawa gambar ni sebenarnya hanyalah bayang yang kita ambil. Macam gambar di cermin. Cuma cermin tu kita bergerak, gambar pun hilang. Bayang tu hilang. Kita ada satu teknologi untuk rakamkan bayang tu. Macam kita duduk di cermin. Lepas tu kita elok. Gambar kita masih lagi di cermin. Tu bayang yang di tu, kemudian kita boleh print, jadilah dia gambar lah ni. Maka kontemporari orang pun memahami bahawa gambar fotografi tidak termasuk dalam hadis ini. Faham? Jadi kalau tiba-tiba orang kata orang tak saya ambil gambar, syahid. Bukan, sebab dia berhati-hati dalam memahami teks hadis. Dan kita kata dia syahid dia. Dia sedang menjaga dirinya kerana ada hadis yang ada terma musawir dan dia bimbang dia termasuk dalam hadis tersebut. Maka kita kata semoga Allah merahmati dia. Cuma pandangan ulama kontemporari dalam masalah ni, mereka kata ini adalah bayang yang kita boleh simpan dia. Boleh faham? Pergi lagi. Allahu Akbar. Baru satu dimensi tempat pula. Boleh kau ni hati? Ni maknanya ni. Ngatuk dah kah? Okey. Boleh pergi lagi. Kemudian kita pergi kepada hadis melihat kepada dimensi tempat. Mari pula hadis. Nabi SAW kata, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Apa yang ada di antara timur dan barat itulah dia kiblat. Kiblat ni apa yang ada di antara timur dan barat. Maksud ngadaklah antara timur dengan barat tu. Ngadak tengah tu kira kiblat lah tu. Kita pun faham hadis tu, kita pun cari. Kita ni tak ada semayang sini. Sini ni arah mana? Kita ni. Arah barat kan? Timur kan ni? Barat sini ni. Kita kiblat kita arah barat ke? Betul tak? Jadi sepatutnya kita cari kiblat tu di tengah-tengah antara barat dengan timur kok ni. Kita pun ngadak kau ni, tadi ngadak kau ni ngadak. Pasal apa? Kita baca hadis antara timur dengan barat tu laki belaknya. La ilaha illallah. Kena tengok konteks, dimensi tempat. Hadis tu Nabi sebut waktu di Madinah. Kedudukan kiblat di Madinah. Madinah ni duduk atas, kan? Mekah ni duduk bawah. Mungkin atas bawah, faham kau tak ni? Dan mana? Maknanya Madinah berada di arah utara Mekah. Okey. Madinah berada di antara utara Mekah. Ataupun kita faham sebaliknya, Mekah berada di selatan Madinah. Jadi betul lah Nabi kata kiblat tu antara timur dengan barat iaitu selatan. Sebab hadis ni konteks dia Madinah. Okey. Kalau tuan-tuan faham, kita menghadap selatan juga. Kita menghadap mana kalau selatan? Jakarta. Kita duduk Malaysia, menghadap selatan. Menghadap Jakarta.
Tak jadi Mekah. Bak Mekah barat. Kena faham konteks hadis ni Nabi sabda di Madinah. Sebab itu larangan membuang air ketika memandang kiblat, ketika buang air pun Nabi kata gitu. Nabi kata idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kamu datang membuang air, maka jangan kamu menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Sebaliknya, kamu memandang ke timur ataupun ke barat. Tapi kalau kita menghadap ke barat, itulah kiblat kita. Kan? Jadi hadis ni, timur dan barat merujuk konteks di Madinah. Kalau duduk Madinah, nak buang air, menghadaplah belah timur, menghadaplah belah barat. Tapi kalau kita nak buang air, menghadaplah ke selatan atau menghadaplah ke utara. Sebab itu adalah tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Jadi zahir hadis tu macam tu, tapi memahami konteks, kita faham berdasarkan konteks tempat tu. Sebab tu kalau ada kata pok-pok ni ambil literal hadis. Siapa ambil literal hadis? Tak ada orang pun tak cerdik benar kita mau lalu. Orang nak ambil hadis ni hak zahir, hak umum, hak orang tahu, tak apalah. Tapi kalau bertentangan dengan hadis yang zahir, yang amalan-amalan Nabi SAW tanpa hujah dan alasan, dimensi apa pun tak ada. Nabi ajar nak tidur baca ayat kursi, dia pergi ajar baca bismillah 40 kali ataupun 41 kali tanpa alasan hadis lain, dimensi lain, apa lain. Itu memang kita salah. Boleh faham? Okey. Yang kedua, baru kedua, la ilaha illallah. Dimensi tempat juga, tadi sejarah. Kemudian ni tempat. Hadis tentang bayar zakat fitrah, cerita sama juga. Nabi SAW sebut, hadis Ibnu Umar meriwayatkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri min al-muslimin aw amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 gantang tamar atau 1 gantang bali ke atas hamba sahaya, orang merdeka, lelaki, perempuan, kanak-kanak dan dewasa dari kalangan kaum muslimin. Baginda mengarahkan supaya dibayar sebelum manusia keluar mengerjakan salat hari raya. Jadi sama juga dengan hadis kurma tadilah. Nabi suruh bayar zakat merujuk kepada orang Madinah, itulah makanan ruji dia. Bila mari pak kita pun faham makanan ruji orang kita adalah beras, maka zakat kita walaupun tidak disebut dalam hadis ni, tapi dia adalah makanan ruji orang kita. Maka kita bayar zakat fitrah dengan beras. Dan antara faedah saya dah sebut dah tadi. Okay? Kemudian kita pergi kepada dimensi yang seterusnya. Kita kena tengok pula kepada perbezaan manusia yang berkait dengan hadis tersebut. Pertama, boleh jadi kerana keadaan Nabi SAW sendiri masa tu. Datang satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, uqimatis salatu wa uddilatis sufufu qiyaman fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat deras sikit tak bunyi kita ni. Kalau kita duduk dalam majlis hadis, ahlu hadis adalah orang paling banyak selawat dia ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita selawat baca hadis, kita akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kurang-kurang kita bunyilah sikit, walaupun kita kata tidaklah sallallahu alaihi wasallam. Yang selawat tarawih nanya. Cuma ayatnya ahlu hadis
orang yang paling banyak selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dah baca, parti jangan duduk senyap. Ustaz baca selawat dia pun senyap, tak sibukkan diri kita. Ahlu hadis adalah orang yang paling banyak selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, uqimatis salatu wa uddilatis sufufu qiyaman fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun faqala lana makanakum thumma raja'a faghtasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqtur fakabbara fa sallaina ma'ah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, apabila iqamat telah dilaungkan untuk salat, saf pun telah diluruskan dalam keadaan berdiri, Nabi pun keluar. Waktu Nabi berdiri tempat salat dia, Nabi teringat masa tu dia berjunub. Nabi berkata, tunggu sekejap, duduk tempat kamu. Nabi kata, makanakum. Bahasa kita kat tunggu sekejap tu bahasa saya lah. Nabi kata, makanakum. Tetap kamu di tempat kamu. Nabi pun kembali rumah dia, Nabi mandi, kemudian Nabi pun datang balik. Allahu Akbar, orang pun semaya dengan Nabi. Jadi boleh tak kita faham bahawa adanya perbuatan sunat ataupun mandi sebelum daripada akad takbir solat Jumaat ni. Mari dalam zaman kita, Tok Imam berkata, aku baca hadis lagu tu, qamat agak, tengok Jumaat, istau wa'tadilu makanakum. Tok Imam masuk, mandi. Lepas tu, Allahu Akbar. Apa Tok Imam mandi? Aku baca hadis Nabi mandi. Kena tengok konteks. Nabi masa tu dia lupa dia berjunub. Lalu dia pun pergi mandi, kemudian dia datang. Dalam keadaan lain, Nabi tak mandi pun. Waktu tu je Nabi mandi kerana dia berjunub. Boleh faham? Pergi kepada hadis yang lain. Contoh ni pun cukup ilmu banyak dah kita. Dalam satu hadis, Nabi SAW pakai tongkat. Terutamanya orang lain ni dia ambil sunat pegang tongkat waktu khutbah. Maka kita pun tak kira lah Tok Imam tu tua kau muda kau apa kau, mesti pegang tongkat. Sebahagian ulama memahaminya begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada ahlul hadis bila dia tengok riwayat, dia akan perhati satu-satu perkataan dalam riwayat tu. Maknanya apakah dalam hadis tu menunjukkan situasi Nabi yang menyebabkan Nabi pakai tongkat. Dan sebelum daripada tu Nabi tak pakai pun. Jadi ada riwayat sebut Nabi SAW, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma asanna wa hamala al-lahma ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berusia, yakni Nabi makin berumur dan bertambah daging, yakni makin berisi tubuh Nabi, Nabi mengambil kayu di tempat salatnya dalam keadaan Nabi bergantung dengannya. Nabi tukar. Sebab apa? Waktu tu Nabi dah tua dan agak berisi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah maknanya semua orang, oh kita Nabi dulu dia sunat. Sedangkan ada sebab Nabi pegang tongkat tu. Boleh faham? Sebab itu Asy-Syaukani menjelaskan, wa hadithu Ummi Qais yadullu ala jawazil i'timadi ala al-amudi wal 'asa wa nahwihima lakin muqayyadan bil 'udhri al-madhkur wa huwa al-kibaru wa kathratul lahmi wa yalhaqu bihim ad-dha'fu wal marad wa nahwuhuma. Hadis Ummu Qais menunjukkan bahawa keharusan berpaut pada kayu, tongkat atau seumpamanya tetapi ia diikat dengan keudzuran yang disebutkan, iaitu tua dan badan berisi. Dikaitkan juga dengan dua perkara uzur berbentuk lemah, sakit dan unsur umpama dengannya. Mana bolehlah kalau kita nak semayang, tiba-tiba kita ni nak pegang di satu tempat. Berdasarkan hadis ni, Nabi pegang dekat tongkat kerana Nabi sudah uzur. Saya lagi Sabah baru ni, waktu duduk di atas bot, masa tu di Pulau Mabul. Lewat kita ingat kau sempat balik sempurna nak solat jamak takhir. Sebab kita tolak tu sebelum zuhur, tapi oleh kerana duduk balik apa semua sekali, kita pun dengan kumpulan-kumpulan lain, akhir sekali terpaksa kita solat atas bot. Ustaz masa tu
4 orang kumpulan kita. Dia seorang ustaz ni, dia kata bot duduk macam ni kan, macam ni tak apa. Dia kata aku nak solat duduk atas bumbung. Dia naik atas bumbung bot, duduk, Allahu Akbar. Pasal dia kata dia tak mampu solat berdiri. Ustaz pun kata apa-apa, ustaz pun tak semayang, nak tunggu Syekh datang. Dia kata salaita, belum lagi. Aina tu sali? Dia kata nak solat atas bumbung. Lish? Dia kata mana boleh diri Syekh? Dia kata ni dekat sini diri, atas belakang bot tu. Kita solat Allahu Akbar, kita pegang dekat bumbung. Saya kata aku nak solat berdiri, aku nak pegang pun. Pasal aku boleh diri dalam keadaan pegang. Saya pun kata, kalau macam tu aku ikut Syekh. Jadi kita pun solat Allahu Akbar, pegang kat bumbung. Apalah, cukuplah solat jamak takhir 2 rakaat. Maknanya apa? Keharusan berpegang. Tapi janganlah ambil hadis ni, Allah balik rumah, Allahu Akbar, pegang mimbar. Kan tak betul konteks dia tu. Nabi pegang tongkat sebab Nabi masa tu uzur. Okay. Pergi kepada lain. Pergi kepada dimensi pendengar. Boleh jadi ada pendengar, ni hadis famous. Mari seorang tanya, Nabi jawab lain. Datang yang kedua, soalan yang sama, Nabi jawab lain. Soalan yang ketiga, soalan yang sama, Nabi jawab lain. Kenapa Nabi ni jawab soalan yang sama tapi jawapan lain-lain? Sebab tengok kepada orang yang bertanya. Jadi ada seorang lelaki, Abdullah bin Amr meriwayatkan, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Islam mana yang lebih baik? Kata Nabi tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam paling baik kamu bagi makan, kamu bagi salam, orang kamu kenal, orang tak kamu kenal, itulah Islam yang paling baik. Mari Abu Musa al-Ash'ari berkata, seorang lelaki tanya Rasulullah, atau kami tanya Rasulullah, ayyul islami afdal? Dia kata, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling baik ialah orang yang Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Soalan sama tapi jawapan berbeza. Mari pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Thumma madha ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Ibnu Mas'ud kata, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa paling afdal? Nabi kita solat di awal waktu. Solat pada waktunya, solat dalam waktunya. Kemudian apa? Kemudian buat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian apa? Kemudian jihad fi sabilillah. Lepas tu Ibnu Mas'ud kata, aku pun tak tanya lagi, kalau aku tanya mesti Nabi tambah lagi. Hadis yang sahih riwayat al-Imam Tirmizi. Datang lagi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanadnya hasan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal? Amalan apa paling afdal? Qala al-imanu billah. Jawapan dia iman dengan Allah. Thumma madza? Jihad fi sabilillah. Thumma madza? Hajju mabrur. Soalan sama je. Amalan apa paling afdal? Islam apa paling afdal? Tapi kenapa jawapan dia berbeza? Kerana latar belakang orang yang bertanya tu berbeza. Jadi kita pun, kalau kita memahami hadis ni secara ringkas, yang saya boleh kata, apa ruang kebaikan yang kita mampu? Kita muayah ada lagi, orang tu muayah tak ada dah. Kita pun dia ikut, dia tu pergi keluar 3 hari, keluar 40 hari ke mana. Dia tak ada ayah, gilah nak buat gilah. Kita ada mak ayah, di situlah kebaikan kita ni. Pasal apa? Kebaikan pada kita dengan dia tak sama sebab background kita ada mak ayah, dia tak ada mak ayah. Betul tak? Kita ada keluarga, ada tanggungan, ada bini. Kita kerja kerana nak cari nafkah kena.
Itu urusan yang keutamaan bagi kita. Orang ni tak apa, saya tak siap kerja, saya nak pergi melancong, kerja sikit grad 2-3 hari dapat 1,200, pergi melancong sana, balik cari PT pula, kerja. Mau tak apalah, mau orang bujang. Bini tak ada, anak tak ada, mak ayah tak ada, duduk universiti pula, duduk happy, go laki pergi sana pergi sini. Kamu jaga solat, kamu jaga lagi buat jihad fisabilillah ke apa. Kita ada keluarga ni, jihad kita pada ibu bapa kita, pada anak kita, pada isteri kita. Kan berbeza sudut tu. Jadi memahami agama ni pada konteks dia tu siapa yang jawab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Habis rabak yang kelima. Nyawa dulu mata. Minum kopi. Saya bagi rehat 5 minit. Sebenarnya bukan saya bagi, saya minta, saya nak rehat mata. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak minum air, minum air lah. Boleh lah. Orang di rumah tu kalau dengar online tu nak minum air. Kacau kopi-kopi dulu. Tak? Tek kau. Milo beng kau ikutlah. Bismillah. Ada mencabar tu sebab tadi kita habiskan 1, 2, 1, 13, 20 muka surat dalam masa satu. Ada style Pak. Pandai saya. Tak ada kepak boleh rehat dah. Minum air dulu, nak kacau-kacau air boleh. Nak 3 in 1 banyak. Nasi arak ada lagi? Ada lagi, siapa nak makan nasi pun boleh, tapi dengan syarat kena makan nasi 3 saat je lah. Bismillah. Oh, bismillah. Oh, boleh makan 3 saat, boleh poket. Ambil boleh poket, makan dah. Balik makan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuih dah sampai dah. Penginfak kita hantarlah plastik oren. Boleh minta tolong Ustaz Bun ke Ustaz Abu Muaz tolong buka kan. Ustaz lah, Maulana. Kalau umrah kami kena panggil Ustaz. Betul ya Ustaz? Betul. Ustaz tukang angkat beg maksud dia. Jadi boleh makan kuih lah. Ustaz. Tuan-tuan, kalau kita parking kan. Tuan-tuan, kalau kita parking sini, memang dia parking tu agak fleksibel tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok yang parking double park ni biasa Cina-Cina kapir ya tuan-tuan. Jadi kita jangan ikut dia orang lah. Kita tunjuk yang sebaik-baiknya. Saya pagi tadi fikir kak nak buat double park depan tu kan. Tapi fikir, tak boleh lah. Jadi saya pusing lah jauh sikit kan. Kadang kita bila kena orang blok, kita rasa macam alamak. Tapi kalau kita blok orang, sedap pula. Biasalah tu. Tak, anak ubah, ada orang ubah. Minum cover kuih ada. Okey. Tak apa. Kalau boleh, kalau nak makan tu makan siap, lepas tu kita sambung. Jangan pula lepaskan di majlis tu, ustaz tengah mengajar pun makan depan. Meleleh ali ustaz tengok depan. Ya. Itu cerita lain nantilah. Nanti kemudian. Panjang cerita. Nak kena cek dulu.
Ustaz cek untuk antum. Itu pertama, kalau betul dia dakwah, terus macam mana kita berta'amul ma'al hadis? Adakah dia itu sunnah yang macam mana? Makan sekarang. Makan cepat. Melampau lah Hanafi. Marilah depan ni sikit. Allahu Akbar anta ni. Alah, mai pergi tu. Orang kempen boleh di atas depan. Bagus, itu bagus. Tak kena tegur di sini baru dengar. Hanafi bujang lagi kan? Ni kita. Saja Ustaz nak sebut nama antum ni. Ini kenal nama dia Hanafi. Rajulun soleh ni, bagus ni. Bujang 4 dia. Cukup bersalah lah itu. Ustaz ni satu gebu Ustaz. Gembu. Okey. Letak. Gebu lembut. Okey. 2 minit lagi tinggal. Bismillah. Banyak lah pula. Kuat ah. Okey, 1 minit lagi. Tu awak tak makan siap dah 1 minit tu. Tadi tak makan lagi 2 minit. Habis dah. Main air sikit, air kosong. Oi, siapa dia? Beri tisu satu pun. Tisu. Jazakallah khair. Okey. Boleh dah? Boleh sambung. Minum-minum berhabis. Telan-telan cepat. Saja. Berhenti bagi makan tu supaya semangat sikit. Lepas ni jangan makan ada. Lepas ni jangan makan. Saya ingat dulu arwah Tuan Guru ni Abdul Aziz. Walau satu sesi kuliah dia, orang duk bagi makan. Dia marah. Dia kata bukan tak sah, tapi kata tengah majlis sedang berlaku, jangan ada sibuk benda lain selain daripada majlis ilmu. Kalau nak makan, berhenti kita makan, lepas tu kita sambal balik. Supaya kita menghormati majlis ilmu tu. Himmahnya orang dulu, dia kalau dia belajar, dia tidak sibuk macam kita lah. Kadang-kadang ada telefon dah tepi, ada pergi situ pergi sini, nak baca buku tak habis-habis. Jadi himmah dia ialah bila kita belajar, kita fokus. Bila nak makan, kita berhenti, kita makan apa semua belajar. Ada sudah tambah.
Boleh lah. Ada lagi? Dan pengumuman terakhir tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Facebook, kita dah buat live. Jadi kita mengharapkan jasa baik untuk share. Sebagaimana kalau kita tengok puak-puak lain kan, puak-puak yang ambon nakal saja apa semua tu, dia orang bawah banyak buat kerja. Jadi kita pakat-pakat share lah. Share dekat grup WhatsApp, dekat family. Kita share benda ni. Kita share, jangan paksa. Kita share je. Orang tak nak baca tak apa. Dan di Facebook share tidak masuk kita soleh atau baik. Tak. Kita share je lah. Sebagai saham akhirat kita. Okey, tadi kita kata masa tinggal 1 minit. Ustaz tambah 1 minit untuk share tadi. Jom kita share sama-sama. Jom share sama-sama. Sekarang kita share. Share. Kita tak tahu faedah daripada orang kita share ni. Manfaat. Wallahu ta'ala alam. Okey. Ustaz dah share dan share. Orang lain siapa share? Kena share. Berbalik tentang intifa' dengan ilmu. Saya ambil 1/2 minit lah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dia cerita tentang manfaat ilmu. Ustaz nak start dah ni. Apa tu? Dia cerita tentang intifa' dengan ilmu. Kata Syekh Abdul Razak, bila kita minta doa dengan Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan kita minta berlindung daripada Allahumma inni a'udzubika ilmin la yanfa'. Sebab kita belajar ni, kita nak manfaat daripada ilmu. Manfaat pertama, orang yang patut ambil manfaat ialah kita sendiri. Orang yang patut ambil manfaat daripada ilmu kita adalah kita sendiri. Yang kedua, orang ambil manfaat daripada ilmu kita adalah orang-orang yang dikeliling kita. Makin banyak orang ambil manfaat daripada ilmu kita, maka makin besarlah nilai ilmu yang ada pada kita. Tapi, dia kata tapi, sifat berapa banyak orang akan ambil manfaat daripada kita adalah bergantung kepada intifaknya kita dengan ilmu kita. Boleh faham? Kalau kita nak suruh orang lain ambil manfaat daripada ilmu kita, maka kita dulu kena ambil manfaat daripada tu. Dan kita tak tahu, kadang-kadang dengan sebab kita share sesuatu ilmu, qadar Allah, ada orang ambil manfaat daripada tu. Dan mudah-mudahan dia termasuk daripada ilmun yuntafa'u bih. Jadi jangan diremehkan kebaikan walaupun dengan sekadar share. Sebab tu Ustaz jangan tulis dekat Facebook, Ustaz share. Banyak share. Tengok orang lain share. Pasal apa kita tak tahu? Intifak tu mungkin jadi sebab share kita pun orang dapat manfaat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita sambung. Ready semua dah? Pergi kepada memahami hadis, bab yang ke-6, memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Hadis ni dia ada riwayat. Dan ada satu hadis datang dengan satu riwayat. Ada satu hadis datang dengan 2 riwayat. Dan boleh jadi datang dengan riwayat-riwayat yang banyak. Sebab itu, dalam kategori ilmu hadis, kita ada pembahagian hadis berdasarkan bilangan riwayat. Kalau tak cukup bilangan yang banyak, hadis yang sama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bila saya mau jalan-jalan riwayat hadis ni, sahabat-sahabat jumlah mereka ramai sehingga sampai ke darjat mutawatir. Maka hadis mutawatir adalah satu hadis yang sama tapi telah diriwayatkan oleh jumlah yang sangat ramai. Yang tak sampai kepada jumlah mutawatir kita panggil hadis ahad. Hadis ahad ni pembahagian dia pula adalah hadis mu'dhalnya apa? Hadis aziz, hadis gharib, hadis masyhur, semua berdasarkan jumlah riwayat-riwayat. Itu status nilai hadis. Tapi dalam memahami hadis,
kadang-kadang jalur riwayat-riwayat yang sama ni, hadis yang sama, tapi bila kita perhatikan riwayat-riwayat dia, ada sedikit perbezaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, padahal hadisnya sama. So kita sebagai orang yang menerima satu hadis, sebelum kita ambil daripada hukum tersebut, kalau benda tu raw material, belum lagi ulama bahas, kita jangan tergesa-gesa dulu. Kita tengok dulu hadis ni, apakah ada riwayat-riwayat terhadap hadis yang sama yang menunjukkan makna tambahan kepada riwayat-riwayat itu. Boleh faham tak? Okey. Riwayat yang lain ni ada faedah yang banyak. Bila kita bandingkan gambar, riwayat yang lain ni bukan hadis lain, hadis yang sama, riwayat yang banyak. Sebab kalau hadis yang berbeza memiliki maksud yang sama, hak tu bab selepas ni Ustaz Khairul Anwar akan bincang. Dua hadis yang berbeza tapi ada maksud dalam pertikaian dia. Contohnya hadis menadah tangan dalam solat. Okay, ada hadis menadah tangan dalam solat waktu solat. Ada hadis menadah tangan waktu doa di Arafah. Dua hadis tu dua hadis yang lain, tapi membawa maksud yang sama, iaitu bolehnya angkat tangan dalam doa. Itu hak ni apa tu? Hadis berkaitan haji. Hak ni hadis dua riwayat, dua hadis yang berbeza lah. Ni satu hadis yang sama, cuma jalur riwayat tu banyak. So kita nak tengok jalur-jalur tu ada tak perbezaan antara satu jalur dengan yang lain. Okey, boleh faham? So pertama, bila kita bandingkan riwayat-riwayat ni juga sama macam tadi juga. Nak banding riwayat ni bukan kerja mudah. Bunyi macam tak apa, hari ni ada 5 jalan nak jumpa. Kalau putih ni tak cukup ni. Waktu tu dalam subjek apa tu takhrij Syekh Badr Ammash di Madinah dulu, besar lagi papa putih ni 2 kali ni. Kita nak buat satu hadis, ambil jalan, tulis sanak 1, 2, 3. Nak jalur periwayatan tu kadang-kadang 2 ni pun tak cukup lagi. Nak buat satu hadis dia. Sebab tu kalau kata hadis ni mudah-mudah dia mau kata dhaif ke apa. Ulama sebelum buat hukum, dia kumpulkan jalan-jalan riwayat, tengok dalam Bukhari, tengok dalam Muslim, tengok dalam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Sunan Musnad Imam Ahmad, Muwatta, kumpul Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah. Habis kita hadis ni, kita kumpul semua terhadap satu hadis yang sama dan kita judge. Dalam banyak-banyak riwayat ni, ada tak yang memberi manfaat kepada riwayat lain? Mungkin riwayat ni boleh tambah makna, mungkin riwayat ni menjelaskan keliruan, hak ni begini. So, habis semua sekali, barulah keluar conclusion hak sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Cerita panjang. Jadi ilmu hadis ni saya pun galaklah budak-budak cerdik ke apa mengajilah. Masuklah belajarlah ilmu hadis ni. Kita akan jadi otak komputer, tadi otak komputer. Memang kita tengok tu, tapi lo ni kalau kena buat balik tu memang letih juga. Tuan-tuan kena pergi cari penulis kitab ni, dia sekarang ni boleh ngaji dengan dia. Saya tak ada dah, sampai ngaji universiti tu, kolej boleh lah. Dan ni tak ada dah. Kena buat murajaah balik semula. Kalau nak pengumpulan riwayat tu, kita ada Mu'jam Mufahras, semua cerita-cerita untuk kumpulkan riwayat. Baik, itu menilai hukum hadis. Sahih, hasan, dhaif atau hasan li ghairihi. Nak memahami hadis, cerita kedua. Lepas kita kumpulkan semua riwayat, kita tengok pula makna dia. Okey? Tengok sebagai contoh. Kadang-kadang dalam bahasa hadis ni kita tak faham. Sebab dalam tu sebut secara umum je. Kita kena tengok jalur riwayat yang lain, cerita masalah ni apa sebenarnya maksud. Bagi contoh, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, isna'u li ali Ja'farin ta'aman
فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sediakanlah makanan kepada keluarga Ja'far. Sesungguhnya mereka telah didatangi dengan perihal yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dalam hadis ni sepitah lalu kita faham kalau keluarga tu sibuk, kita buat makanan kat dia. Pasal Nabi kata telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau saya sibuk di rumah saya, telefon Abdullah, ustaz sibuk ni, mari hantar makanan. Pasal apa? Hadis kata kalau sibuk buat makanan. Boleh ke dalam lagu tu? Sibuk mana tuan-tuan? Kita pun tengok riwayat lain. Sebab urut hadis ni apa? Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma jaa na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum aw amrun yashghaluhum. Apabila sampai berita kematian Ja'far, iaitu perkara yang menyibukkan mereka itu adalah kesedihan sebab kematian. Jadi sebab tu bila dengar berita orang mati, kita lah barulah. Kalau setakat dia sibuk balik kerja pukul 9 malam, sibuk buat benda lain, sibuk lah, tu tak payah gatal makanan lah. Lain kan dia ni kerja grab food ke panda ke, tu cerita lain lah. Kalau nak bagi juga bukan syariat lah. Tapi nak sebutnya memahami maksud amrun yashghaluhum ialah cerita kematian. Macam mana kita tahu? Sebab kita bandingkan riwayat-riwayat. Boleh? Kemudian nombor 2, bila banding riwayat juga kita tahu, tiba-tiba kita dengar satu hadis larangan meludah. Larangan meludah sebelah kiri. Larangan meludah sebelah kiri. Larangan meludah sebelah kanan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatfilanna ahadukum baina yadayhi wala an yaminih walakin an yasarihi aw tahta rijlihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang daripada kalian meludah ke hadapannya atau di sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke arah kiri atau di bawah kakinya. Kita pun kata, lepas ni kalau nak meludah, jangan ludah sebelah kanan, ludah sebelah kiri atau ludah sebelah kaki. Kita pun kata gitu secara umum. Rupa-rupanya hadis ni termasuk dari hadis yang panjang, ada cerita di dalamnya, bukan sekadar umum macam tu, tapi sebaliknya memang ada sebahagian perawi daripada hadis yang panjang, dia potong, dia ambil poin ni saja. Dia ambil poin, Nabi larang sebelah kiri, Nabi larang sebelah kanan atau depan, Nabi suruh sebelah kiri atau bawah tapak kaki. Dia ambil poin tu, diriwayatkan. Tapi sebenarnya ada illah, ada cerita sebaliknya. Sebab kenapa Nabi SAW larang. So bila bandingkan riwayat, tadi riwayat Imam Bukhari dengan nombor hadis 402. Tengok kepada kitab riwayat Bukhari, hadis yang sama, riwayat nombor 397. Riwayat Bukhari juga. Tapi hak ni riwayat version penuh. Hak tadi riwayat version pendek. Lalu kita dapati an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi wa qala inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bayna yadayhi wa bayna al-qiblah فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه
thumma radda ba'dahu ala ba'd. Faqala aw yaf'alu hakadha. Riwayat Bukhari. Riwayat yang kedua, hak penuhnya berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bekas ludah di dinding. Nabi tengok ada bekas ludah, ru'ya fi wajhi, depan dia menghadap kiblat. Nabi tengok ke arah kiblat ada bekas ludah. Nabi bangun, kemudian Nabi apa kita panggil? Gosok ataupun bahasa kata panggil ganya. Kikis. Nabi kikis belah ludah. Kikis buang. Lepas tu, dan pada waktu Nabi kikis tu, terlihat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa berat hati. Kenapa dia lah duduk meludah gini, seolah-olah gitulah. Kemudian Nabi pun bersabda. Nabi kata, setiap salah seorang daripada kalian apabila dia salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Tuhan dia. Bila kita Allahu Akbar, salat tu kita munajat dengan Tuhan. Atau sesungguhnya Tuhannya berantara-antara dia dengan kiblatnya. Nabi kata, depan dia tu Tuhan. Jadi kalau nak meludah dalam semayang, jangan duk ludah depan. Atau jangan duk ludah belah kanan. Sebaliknya kalau nak ludah juga, ludahlah sebelah kiri atau bawah tapak kaki. Ataupun ambil kain, ludah dekat tu, tutup jangan-jangannya, masuk ujung kain lah. Bahasa kita lah ni, tisu. Kita faham lah ni, kita boleh buat begitu dengan tisu. Pasal apa? Illa hadis ni tak boleh meludah dalam salat di depan. Maka ulama ubahas hadis ni difahami sebab dia datang, sebab Nabi marah orang meludah dalam salat. Hak tak boleh depan dengan sebelah kanan. Maka wujudlah persoalan, kalau di luar salat macam mana? Okey, di luar solat. Kita bawa kereta, tingkap kita belah kanan. Belah kiri passenger. Belah kiri. Belah kiri. Apa ni? Nabi suruh meludah belah kiri. Nabi tahu. Tingkap belah kanan. Ludah. Sudah. Aku Nabi tak bagi belah kanan. Dah tingkap kita belah kanan. Boleh ke tak? Sebab larangan tadi dalam solat. Payah juga faham konteks literal lagu tu, memang payah sungguh. Udah lagi ada passenger pula, habis kena atas muka dia. Rupa-rupanya perbahasan ulama dalam bab ni, larangan ini khusus dalam bab dalam solat. Adapun di luar solat tidak termasuk dalam larangan ini. Pun begitu sebahagian daripada sebab ulama dia kata oleh kerana Nabi SAW suka mendahulukan belah kanan dalam urusan kebaikan, maka kalau bolehlah walaupun benda itu tidak ada galakan khusus, kita ludah jugalah belah kiri waktu di luar daripada salat. Kalau itu kerana menghormati belah kanan. Tapi tengok situasi lah. Kalau macam bawa kata tadi, jangan buat lagu tu. Dah mari mana ni? Sebab aku dengar Ustaz Hashimi hari tu baca hadis, Nabi larang belah kanan. Jadi aku ludah belah kiri. Boleh. Baik. Yang seterusnya, menentukan maksud lafaz yang terdapat dalam hadis. Bila kita bandingkan riwayat, tadi kita tahu, riwayat larangan ludah tadi kerana kita sedang solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia ada larangan tersebut. Okey. Kemudian kita juga bila kita bandingkan riwayat, kita boleh tahu makna sesuatu lafaz dalam hadis. Sebagai contoh, jumpa satu hadis an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man minal fitrati halqul anati wa taqlimul adfari wa qassus syarib. Termasuk dari fitrah ialah mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan menipiskan misai. Yang menjadi perbahasan ialah perkataan fitrah.
Apa maksud termasuk fitrah? Jadi kita pun nak faham apa maksud Nabi kata termasuk fitrah. Kita tahu fitrah ni maknanya memang Allah Ta'ala lahir-lahir tu ada keinginan untuk potong misai. Pasal fitrah gitu. Ataupun memang lahir-lahir tu memang ada fitrah untuk potong kuku. Ataupun ada keinginan untuk cukur bulu kemaluan. Memang Allah dah jadi fitrah gitu ke kefahaman hadis. Rupa-rupanya bila kita banding riwayat, ialah min sunanil fitrah. Di antara sunnah-sunnah yang menepati fitrah. Maknanya, benda Nabi ajar, tapi benda tu memang menepati fitrah kita. Maknanya Nabi sebut benda-benda sunat. Okey? Benda-benda sunat. Jadi kita buat tu bukan kerana benda tu kerana tabiat kita semata-mata. Bapa mu macam kita nak kecil masa kita nak bayar itu tabiat kita dah. Tak, kita buat tu bukan kerana tabiat. Kita buat kerana dia adalah ibadah yang disunnahkan. Pasal apa kita kata ibadah? Sebab dalam riwayat yang lain ada sebut min sunanil fitrah. Sunat yang kena dengan fitrah kita. Boleh faham? Jadi memahami maksud tu boleh meletakkan nilai perkara tadi kita buat termasuk ibadah. Pasal apa? Pasal perkataan tu datang dengan riwayat yang lain, sunanin fitrah. Baik. Kemudian, mari pula riwayat perkataan dalam hadis tentang perkataan kiamat. Satu hari Nabi SAW mengikut kata Aisyah radhiyallahu anha, ni perkataan lagu ni kita panggil dalam ilmu hadis gharibul hadis. Gharib. Makna benda-benda yang menjadi kemuskilan, lafaz-lafaz dalam matan yang menjadi kemuskilan dalam hadis. Nak memahaminya kena bukan boleh sekali lalu gitu. Kita kena mendalami dia. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kanal a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata as-sa'ah." Aisyah kata, dulu orang-orang Arab ni mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari tanya tentang kiamat, bila berlaku kiamat. Hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada ahdatsin nasi minhum, seorang budak paling muda di kalangan mereka. Nabi pun tunjuk ke dia. Nabi kata, in ya'ish hadha lam yudrikhul haramu qamat alaikum sa'atukum. Kalau budak ni panjang umur, tak ada dia tua, akan berlakulah kiamat kamu. Boleh faham tak? Saya ulang sekali lagi. Kau nak suruh baca sini. Nabi kata, apabila budak ni masih hidup dan belum sempat mencapai usia tua, maka kiamat kalian akan terjadi. Itu lafaz hadis. Orang kata tengok Nabi ni tak berlaku pun kiamat. Nabi kata kalau budak ni panjang umur, tak ada dia tua, akan berlaku kiamat. Ni kita 1400 tahun dah, budak tu mati lama dah, tak berlaku pun kiamat. Kan? Boleh tak orang faham tu begitu? Kita kata sabar. Itu riwayat Imam Muslim. Nabi ni tak akan berbohong. Mustahil Nabi berdusta. Lalu bila kita tengok kepada riwayat Al-Imamul Bukhari, bandingkan dengan riwayat Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana rijalun minal a'rabi jufatan. Okay. Ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayas'alunahu mata as-sa'ah. Fakana yanzuru ila asgharihim fayaqulu in ya'ish hadha la yudrikhu al-haramu hatta taqumu alaikum sa'atukum. Qala Hisham ya'ni mautahum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah meriwayatkan daripada ni soalan yang sama. Bila berlaku kiamat? Nabi tunjuk budak paling kecil di kalangan mereka. Nabi kata, kalau budak ni panjang umur, tak ada lagi dia tua, akan berlaku kiamat dia. Berkata Hisham, iaitulah kematian kamu.
Maknanya Nabi nak rakyat kepada orang lain, mu tak usah fikir kiamat besar lah. Mu fikir kiamat kecil, iaitu kematian kamu. Dok fikir kiamat tak berlaku lagi, no. Fikir jauh-jauh, mu fikir matimu tu. Itulah kiamat bagi kamu. Jadi maksudnya Nabi jawapan dia, bila berlaku kiamat, jangan duk sibuk bila nak berlaku kiamat. Mu tu tak tahu bila nak mati. Jadi lah nak duk sibuk teori konspirasi tu. Oh, kiamat tu, Ukraine balang dengan Rusia, tengok macam-macam. Oh, dia punya tahlilan dia tu kiamat akan berlaku dalam sekitar 40-50 tahun lagi. Mu tu esok belum tentu lagi hidup. Maknanya Nabi suruh kita berfikir tentang diri kita. Lepas tu dalam hadis lain, sahabat mari tanya, mata sa'ah. Nabi tanya dia balik, wa ma a'dattalaha. Apa yang kamu sediakan untuknya? Yang sibuk kita ni tahlilan dia kata punya Allahu Akbar. Baca ni rasa macam kita adalah orang paling pakar tentang bila nak berlaku kiamat. Nabi adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi dia tak sibukkan diri dia untuk bagi tahu kepada umat dia akan timing, deadline, bila nak berlaku kiamat. Orang duk tanya Nabi lebih berat daripada soalan kita duduk ni. Tiap-tiap hari. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mari pula ayat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka tanya bila berlaku kiamat. Dalam Quran soalan tentang bila kiamat ni banyak tempat Tuhan bagi tahu. Orang tanya Nabi. Amma yatasaalun. Yatasaalun ni maknanya senantiasa duk tanya semua. Bila nak berlakunya? Allah Ta'ala kata fima anta min zikraha. Mu siapa nak sebut bila kiamat? Ila rabbika muntahaha. Hujung ilmu kiamat ni berada di sisi Allah. Jadi mu kena sibuk apa? Mu kena sibuk tentang kematianmu. Itu sikap kita yang sebenar. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut kepada hari kiamat, dia akan sibuk tentang kematian dia. Kita nak hidup berapa lama lagi kita tak tahu. Tak nak sibuk-sibuk kita. Oh gini-gini. Surah Kahfi tak ada nak hafal lagi baca. Surah Kahfi tak hafal lagi. Doa akhir tasyahud tak ingat lagi. Surah Al-Mulk sebelum tidur menyelamatkan alam kubur tak baca lagi, tak hafal lagi. Tapi dia punya cerita tentang kiamat 10 jilid kalau bila tulis Facebook dia tu. Jadi memahami maksud hadis Nabi tadi, Nabi bukan cerita kalau budak ni dia kecil tak ada dia tua akan berlaku kiamat. Maknanya Nabi kata, hak mu tanya ni, orang hak tanya ni tak ada budak ni tua, mu semua mati dah. Macam kamu tiba-tiba mari tanya Ustaz bila kan kiamat gitu? Rusia ada berlaku dah gini ni. Ustaz pun tunjuk kat Uwais, budak kecil tu. Tu budak kecil mana kecil? Uwais kau kecil kali. Tu Uwais tak ada tua, kita tak ada dah atas dunia ni. Tak sudah fikirlah bila berlaku kiamat. Tak ada dia tua, kita mati dah. Habis sibukkan diri dengan amalan kita. Boleh faham? Jadi itu maksud sa'atukum dalam hadis ni. Jadi Nabi tak dusta, Nabi tak bohong. Nabi bukan kata memberi tafsiran kiamat. Tak, Nabi nak sebut kamu akan mati sebelum budak ni tua. Tu cerita dia. Jadi kita fahamlah konteks hadis ni, Nabi tak berdusta. Baik, yang seterusnya panjang hadis ni. Mana semangat. Yang keempat, bila kita bandingkan riwayat, cek berapa muka surat lagi. Banyak lagi. Lebih 10 minit saya. Sampai pukul apa ni? Asar 4:30 InsyaAllah. Baik, bila kita bandingkan riwayat, maknanya kita ni kalau kita nak memahami satu hadis, bandingkanlah riwayat-riwayat dia. Jangan gopoh. Sebab tu dalam bab hukum ni, ulama hadis, dia punya, tadi ada seorang sahabat ni, Hanafi, dia tanya, apa Ustaz hukum julus al-istirahah, duduk di antara nak bangun tu ada duduk istirahat kan? Ada kata Nabi ni sebab Nabi dah tua waktu tu. Kemudian apakah syarak ataupun tidak syar'i?
apakah konteks Nabi tu sudah tua tu maknanya kita hak muda ni tak payah duduk istirahat, tu naik saja. Ataupun hadis tu memang berlaku macam tu. So jawapan terhadapnya sebahagian mazhab ada riwayat kata sebab Nabi tua. Jadi mereka anggap benda tu kerana tuanya Nabi. Maka istirahat tidak berlaku melainkan kepada orang tua. Tapi mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada ulama hadis, dan dia juga qaul dalam pandangan Imam Ahmad, dia adalah ada riwayat yang lain menyebut secara umum hadis julus istirahat tanpa menyebut Nabi tua. Jadi mereka mengambil hadis yang umum tersebut untuk mengatakan julus istirahat ni masyru' walaupun pada orang yang belum lagi berusia. Jadi khilaf tu ada, tapi bukan sebab mereka memahami hadis itu saja, tapi kerana ada riwayat yang lain yang tidak menyebut tentang illah tua tu, jadi dia ambil pandangan umum membolehkan semua. Jadi wallahu taala alam. Kemudian bab hadis salat rawatib. Hadis salat rawatib. Ummu Habibah dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis salat rawatib, Ummu Habibah kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa solat 12 rakaat sehari semalam dibina rumah dalam syurga. Maksud kita pun dalam keheranan. Solat 12 rakaat ni yang mana? So bila kita perhatikan riwayat hadis yang sama pada riwayat yang lain dari Ummu Habibah, ni tak ada riwayat dalam riwayat Imam Muslim. Banding pula hadis yang sama tapi mengikut riwayat At-Tirmizi. Tirmizi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalur Ummu Habibah juga, siapa dia salat sehari semalam 12 rakaat dibina baginya satu istana dalam syurga. Dalam riwayat ni ada penjelasan 12 tu hak mana. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. So riwayat yang kedua telah menjelaskan apa yang menjadi mujmal, menjadi umum dalam riwayat pertama. Apa dia? 12 rakaat tu solat mana? Iaitu tu. Nanti orang solat, dia dah solat duha 4 rakaat. Kemudian dia dah solat qiyamul lail 8 rakaat. So jadi 12 rakaat. Dapatlah hadis ni. Dia tak boleh pukul macam itulah, sebab hadis ni secara jelas sebut 12 yang dimaksudkan adalah sunat rawatib. Kemudian dengan membandingkan riwayat, kita juga boleh memahami sebab berlakunya suatu peristiwa. Seperti contoh peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pakaian dia labuh. Satu hari Nabi SAW bersabda, qala man jarra thawbahu min al-khulaya la yanzurullahu ilaihi yawmal qiyamah. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yasna'u dhalika khuyala. 3 minit lagi. Nak habis dah. Okey, lepas ni kira saya bagi homework lah mudahan. Jadi maksud daripada hadis ni bila cek-cek riwayat, rupanya Abu Bakar ni sebab dia kuruh, jadi pakaian dia sebelah tu menyeret, sebelah tu jatuh terseret sebelah sebab dia kurus, maka tidaklah bermaksud hadis ni membolehkan untuk dia ni melabuhkan pakaiannya dengan sengaja, ataupun dia tidak termasuk dari orang yang melakukan kerana sombong. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi membandingkan riwayat ni, fadilat dia banyak, tapi maknanya apa? Saya nak sebut kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memahami hadis, jadi kerja dia ialah mengumpulkan riwayat. Boleh jadi itu beberapa contoh yang disebut. Ada riwayat tentang mengenal pasti rawi ni syak, ia ke gini atau begini. Bila kita banding riwayat, kita tahu
Yang sebenarnya tanpa syak tu apa dia lafaz dia. Okey, kita juga boleh tengok kadang-kadang dengan banding riwayat jumpa satu perkataan tambahan dalam hadis tu. Oh, rupanya hak sebenarnya ini bukan tambahan. Ini tidak boleh diterima. Baik. Cuma dalam memahami muka surat 152. Dalam memahami hadis berdasarkan riwayat ni, bukan asal ada riwayatnya kita banding tak. Kita kena tengok juga sebelum daripada kita banding-banding tu ada beberapa disiplin. Pertama, status riwayat tu. Memang ada riwayat, tapi hak ni riwayat yang lemah, palsu. Macam kita ambil riwayat yang sahih lah. Hak yang lemah tu kita sudah tidak terima lah dianya. Pasal dia hanya hak tu lemah. Hak ni sahih. Boleh faham? Yang kita sebut di awal tadi, kalau dua-dua sahih, boleh melengkapi. Tapi kalau riwayat tambahan tu dhaif atau palsu, kita tolak, kita hanya ambil yang sahih. Lemah yang sangat-sangat lah. Ataupun mungkar. Riwayat tu mungkar. Mungkar ni bertentangan dengan jalan yang sama, tapi bukan tambahan lagi. Dia bertentangan, mungkar. Mungkar ni bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, pun kita tolak juga. Okey? Dan kalaupun dhaif, kita hanya terima dalam ruang lingkup yang dibenarkan, iaitu dalam bab fadailul a'mal. Adapun berkaitan dengan hukum hakam dan akidah, maka itu kita kena terima perkara yang betul-betul sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi sebab tu kita kena membandingkan riwayat yang sahih. Dan jangan juga kita buat andaian sendiri. Di akhirnya, jangan buat andaian sendiri dalam memahami hadis tanpa merujuk kepada riwayat-riwayat yang lain. Sebagai contoh di akhir ni, hadis terakhir, muka surat 160, memahami hadis celup lalat bila jatuh dalam air. Celup lalat bila jatuh dalam air. Jadi, sebahagian ulama bila dia bahas kenapa Nabi suruh celup tu, kenapa, apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, salah satu daripada sayap dia adanya ubat dan satu lagi ada penyakit. Jadi dia kata maksud penyakit sebenarnya adalah kesombongan. Celup itu adalah ubat kepada penyakit sombong. Maknanya orang tak minum air kena lalat masuk ni, malah minum air ada lalat, sombong. Ada sebahagiannya menafsirkan begitu. Bila kita tengok kepada riwayat yang lain, kita berkata betul, riwayat yang lain sebut, Nabi SAW sebut, sebelah sayap tu ada ubat, sebelah lagi ada penyakit. Jadi betul, tujuannya adalah untuk rawatan. Jadi jangan kita faham, orang tak minum air itu sebab sombong. Itu adalah penafsiran sebahagian yang mengatakan maksud penyakit itu adalah penyakit majazi. Dari sudut bahasa kiasan sahaja. Yang sebenarnya adalah nak hilangkan kesombongan. Kita kata tak. Bila kita melihat kepada riwayat Abu Daud, maka sokongan terhadap hadis riwayat Bukhari tadi betul-betul kerana dia menjauhkan seseorang itu dari mudarat kuman yang dibawa oleh lalat. Dan ini termasuk i'jaz ilmi, perkara i'jaz dalam sains yang boleh kita garap dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah habis kita sampai ke akhir bab yang diberikan. Walaupun ada sikit-sikit, tapi okeylah tu. Tuan-tuan ni orang alim lah Kedah ni. Tak ngaji pun memang faham dah ni kalau baca sendiri pun. Saja je. Aduh Allah. Tapi alhamdulillah, terima kasihlah sebab datang dan terima kasih juga sebab kongsi waktu untuk sama-sama kita bahas buku ni. Bertambahlah ilmu kita semua, baik pada pembentang, baik pada yang mendengar. Dan sekali lagi saya sebut jazahullahu khairan kepada penulis buku ni. Semoga Allah menjaga dan memberkati ilmunya, memberi manfaat kepada orang lain. Dan semua kita mudah-mudahan menjadi orang yang berusaha untuk memahamkan masyarakat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berjuanglah untuk hadis, jadilah pejuang sunnah, sebarkanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya menjadi ahlu hadis adalah kemuliaan bagi seorang muslim kerana kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada Ustaz Khairul Anwar, minta maaf lah ambil masa sikit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi